Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Malam ni kita sambung lagi daripada suratul Baqarah. Malam ni alhamdulillah kita sambung pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Arti ayat, dan kami telah berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga dan makanlah daripadanya dengan sukacita menurut kehendak kamu berdua, dan janganlah kamu berdua menghampiri akan pokok ini. Jika kamu menghampiri, maka adalah kamu berdua akan jadi daripada orang-orang yang zalim. Maka syaitan telah memperdaya keduanya hingga menyebabkan keduanya terkeluar daripada keadaan yang telah ada keduanya, daripada kesenangan. Dan kami telah berkata, berangkatlah, pergilah kamu sekalian antara kamu dengan setengah berseteru, dan bagi kamu di dalam dunia ada tempat ketetapan kediaman dan kesenangan sampai kepada satu masa. Maka Adam telah memperolehi daripada Tuhannya beberapa perkataan, yakni meminta ampun. Lalu ia memperkenankannya di atas permintaan itu, kerana sesungguhnya Allah ialah penerima taubat dan penyayang. Ikhwatu fiddin, ini kita baca ayat daripada suratul Baqarah, sambungan daripada ayat-ayat dahulu berkenaan dengan kita tengok hari itu Allah suruh para malaikat sujud kepada Adam. Disuruh para malaikat sujud kepada Adam, kesemuanya sujud, melainkan iblis, dan dia sombong. Maka Allah kata dalam syurga ni tidak ada orang sombong. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu. Dalam syurga ni tidak ada orang sombong. Keluar, dan kamu sangat dirjam. Fa innaka rajim, kamu dirjam. Dirjam maknanya dilaknat. Dan ada para ulama membaca perkataan rejam dengan zahir ayat, dirjam dengan taik bintang. Pendek katanya, Allah halau dia dan Allah kata pada dia, fa innaka rajim. Apabila iblis keluar daripada syurga, ketika itulah datang ayat ini, iaitu ayat
wa qulna ya adamuskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Iaitu dikatakan kepada Adam, kerana iblis keluar, iblis dikeluarkan, iblis dihalau keluar, iblis dilaknat, kau bawa masuk isteri kau. Keluar iblis, bawa masuk Hawa. Jadi iblis ni dia antara orang yang benci sangat dengan Hawa. Dia benci, sangat benci. Dan Allah ketika buat Hawa, masa Allah Ta'ala buat Hawa, Allah bagi tahu sepatah kepada Adam alaihi salam. Allah bagi tahu kepada Adam bagaimana iblis itu benci kepada Hawa. Allah kata qulna ya Adam. Allah kata kami kata kepada Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika. Ini iblis ini musuh kamu dan sangat bermusuh dengan isteri engkau. Masya-Allah. Dia benci hang dan dia paling benci bini hang. Fala yakhrujannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis menyebabkan kau dan isteri engkau keluar daripada syurga, nanti kau akan binasa. Kalau habaq awal lagi dah. Sangat dia benci dengan Hawa, isteri kepada Adam. Kata para ulama, ketika Allah berfirman kepada Adam, wa qulna ya Adam, dan kami berkata kepada Adam, uskun, duduklah kamu. Duduklah kamu. Kata para ulama, kalimah uskun adalah kalimah tanbih alal khuruj. Uskun tanbih alal khuruj. Dia menunjukkan pada perkataan lianna sukna la yakunu malakan. Kalimah sukun, bila kita kata duduk, pergilah, masuklah, kalimah itu menunjukkan kita tidak menguasai tempat itu. Kita bukan pemilik pada tempat itu. Maka bila Allah guna kalimah uskun, tanbih alal khuruj, peringatan satu hari dia keluar. Maka Adam pun tahu dah. Adam bila Tuhan kata pada dia uskun, dia tahu tempat tu bukan dia punya. Tempat tu bukan tempat yang kekal untuk dia. Dia tahu. Dia tahu mana? Dia tahu daripada bahasa yang Tuhan pakai. Macam mana dia tahu? Wa 'allamal adama al-asma'a kullaha. Telah dibekalkan ilmu yang begitu hebat kepada Adam. Maka Allah kata kepada Adam, duduklah kamu dalam syurga, yakni la khilafa anna Allah Ta'ala akhraja iblis 'inda kufrihi wa ab'adahu minal jannah wa ba'da ikhrajihi qala li Adam uskun. Iaitu Allah suruh Hawa masuk ke dalam syurga apabila dibuang iblis. Dibuang iblis. Setelah kufurnya iblis dan dia cuba nak masuk dalam syurga, wa ab'adahu minal jannah, Allah jauhkan dia dari syurga, jauhkan dia. Dan setelah dia keluar, barulah dipelawar pada Adam, anta wa zawjuka, kamu dan isteri kamu uskun, duduk di sini. Maka Adam daripada awal dia tahu kedudukan dia, dia tahu nasib dia, dia tahu apa hubungan tempat itu dengan dia, dia tahu. Lebih-lebih bila Allah bagi tahu ada orang yang khianat dengan dia, ada orang yang adul laka wa li zawjika, ada musuh engkau, ada musuh isteri engkau. Fala yakhrijannakuma minal jannah, jangan sampai dia usaha buat keluar hang, fatashqa, nanti hang celaka. Jadi telah sampai perkataan Allah itu kepada Adam. Dan Allah kata anta wa zawjuka, anta wa zawjuka, ini hanya menunjuk takkid kepada dhamir saja, nak menguatkan kalimah zauj. Sebenarnya nak dipelawar masuk isteri, tapi diguna bahasa anta wa zawjuka. Jadi bila kalau Allah kata anta saja pun isteri dah masuk dah. Kan ya ayyuhalladzina amanu muzakkar, tapi masuk juga orang perempuan, taghlib orang katakan. Kalimah itu memenangkan sahaja. Maka anta wa zawjuka takkid, hanya dhamir itu dikuatkan untuk menyatakan kesungguhan Allah jemput Adam dan jemput isteri dia.
Kita kalau kita jemput satu orang, kita kata sahabat, mai masuk, mai masuk. Kita mai orang perempuan dengan anak-anak. Tak tahu kawan kita kata mai masuk, sahabat mai masuk. Dia panggil nama kita. Dia panggil kita masuk, takkan dia tak panggil bini kita masuk. Takkan dia kena pelawar satu-satu. Sila sahabat, sila puan, sila anak pertama, sila anak kedua, kena 7 anak duk bersila situ. Jadi tak payah Tuhan kata anta wa zawjuka, tapi Tuhan sebut juga li ikram ini. Untuk menunjukkan Allah benar-benar menawarkan kepada mereka syurga Allah. Panggil mereka, jemput masuk. Anta wa zawjuka, hang bini hang, uskun, duduk kat sini. Macam orang kata, buatlah rumah ni macam rumah saya. Lama mana nak duduklah. Adakah itu tiket rumah tu tukar geran? Tidak. Kita tak boleh lah hambat tuan rumah lepas tu. Dia kata dah kata rumah ni rumah macam saya nak ubah. Tak boleh. Uskun di situ bermakna duduk pada satu jangka masa yang akan ditentukan. Maka tidak ada banyak riwayat yang menceritakan tentang Hawa ini. Tidak ada banyak riwayat. Melainkan riwayat-riwayat yang sahih yang kita jumpanya ialah di antaranya riwayat daripada Imam Bukhari, iaitu Nabi kata istausu bin nisa'i khaira. Ini Nabi ketika nak menceritakan tentang Hawa dalam ayat ini, Allah kata wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka, zawjuk, isteri engkau. Jadi tidak banyak riwayat yang kita temui yang sahih berkenaan dengan Hawa ini. Hawa, baca dengan ha kecil, Hawa, ha waw alif hamzah, Hawa. Tak banyak yang kita jumpa riwayat yang sahih. Di antara yang sahihnya ialah hadis Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Nabi kata istausu bin nisa'i khaira. Nabi kata kamu kena beri nasihat yang elok-elok kepada isteri-isteri kamu. Istausu bin nisa'i khaira. Dengan wanita, kalau kamu bagi nasihat yang paling elok. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'i. Kerana wanita itu dibuat daripada tulang belakang. Tulang belakang. Quran kata apa? Quran kata yakhruju min baini sulbi wat taraib. Keluar daripada sulbi. Sulbi daripada tulang rusuk. Tulang rusuk kecil, tulang rusuk yang pendek, kata Ibnu Abbas. Wat taraib yakhruju min baini sulbi. Keluar daripada sulbi. Sulbi adalah tulang rusuk. Daripada ayat ini kata para ulama, benih laki-laki keluar daripada sulbi, tulang rusuknya belakang. Wat taraib. Taraib ni apa dia? Taraib ni dua payudara. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Benih laki-laki daripada sulbi, benih wanita daripada kawasan payudara dia. Maka Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi kata ingat baik-baik, fa innal mar'ata khuliqat min dhal'i. Wanita itu dibuat daripada rusuk yang agak kecil tapi dia bengkok, Nabi kata. Wa inna a'waja syai'in fi dhal'i a'lahu. Nabi kata siapa yang pandai membentuk dia, maka dia akan jadi bentuk yang cantik. Fa in zahabta tuqimuhu kasartu. Kalau kamu kuat dalam membentuk dia, kamu kasar dalam bentuk dia, maka tulang yang bengkok itu dia akan retak dan dia akan patah. Wa in taraktahu, kalau kamu takut, kamu tak mau sentuh dia, kamu tak mau bentuk dia, kamu biarkan dia, lam yazal a'waja, dia akan bengkok sampai sudah. Istausu fastausu bin nisa'i khaira. Aku ingatkan, gunalah bahasa yang paling baik untuk memberi nasihat kepada wanita. Ini di antara hadis Imam Bukhari yang kita jumpa dalam kitab tafsir ketika menghuraikan kedatangan Hawa dalam syurga. Maka banyak hadis-hadis seperti ini menunjukkan kedatangan Hawa itu daripada diri Adam. Hawa dibuat daripada diri Adam. Kalau Adam itu Allah buat, diceritakan tanah itu, tanah ini,
tetapi Hawa tak dicerita dari mana. Artinya Hawa itu daripada Adam alaihi salam. Lebih jelas lagi Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Allah kata, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Ini sangat jelas, iaitu wahai manusia, takwalah kamu kepada Rabb kamu yang menjadikan kamu min nafsin wahidah, daripada nafas yang satu, daripada jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, daripada diri kamu dijadikan isteri kamu. Maka zauj di sini adalah Hawa. Zauj yang pertama adalah Hawa. Maka Hawa dibuat daripada mana? Hawa dibuat daripada wa khalaqa minha zawjaha, dibuat daripada Adam itu sendiri. Dibuat daripada Nabi sebut tulang rusuk. Kata Ibnu Abbas, tulang rusuk yang kecil yang bengkok berada sebelah kiri. Dari situlah dibuat Hawa. Dalam surah Al-A'raf ayat 189 Allah sebut tentang kejadian ini Hawa juga. Allah menyatakan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah kata, dia yang menjadikan kamu daripada nafas yang satu, daripada diri yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha, daripada situ dia jadikan isteri kamu, liyaskuna ilaiha, supaya hati kamu tenteram kepadanya. Daripada ayat ini tidak ada satu kisah yang khusus berkenaan bagaimana Hawa dibuat. Cuma begitulah, kita kata rambang. Ayat begitu rambang, Hawa daripada Adam. Kata Ibnu Abbas, daripada tulang belakang Adam. Tulang belakang yang sebelah kiri Adam dibuat Hawa. Tetapi ikhwatul iman, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Kathir menyebut satu riwayat yang kemudiannya mereka mendiam diri kepada riwayat ini, bagaimana Hawa dibuat. Yang sahih tadi hadis Bukhari tadi. Kemudian dua ayat daripada ayat Allah hanya menyatakan Adam daripada Hawa daripada Adam. Tetapi ada riwayat yang boleh menjawab daripada mana Hawa datang, tetapi riwayat ini didiamkan oleh para ulama. Para ulama dengan riwayat ini mendiamkan diri, tauqif, tak mau komen. Mungkin daripada Israiliyat, tetapi Ibnu Katsir menyimpan di dalam Qisasul Anbiya, dalam tafsir Ibnu Katsir, dan Qurtubi menyimpan di dalam tafsir Qurtubi, iaitu riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas an Murrah an Ibni Mas'ud. Ibnu Abbas kata daripada Murrah, daripada Ibnu Mas'ud. Wa annasun minas sahabah annahum qalu, daripada kebanyakan para sahabah mereka berkata tentang Hawa. Kebanyakan daripada para sahabah mereka berkata tentang Hawa, akhraja iblisu minal jannah wa askanu adamal jannah fakana yamshi fiha wahidan laysa lahu fiha zawjun liyaskunu ilaiha. Dikeluarkan iblis daripada syurga, dimasukkan Adam dalam syurga. Maka Adam pun bila duduk dalam syurga tu, Adam pun jalan sana jalan sini. Orang kata solo. Solo. Bila solo ni dia susah sikit lah. Dia merambang tak tentu hala, isap okok pun terbalik. Jadi solo. Maka Adam pun solo. Dalam solo itu dia jalan seorang-seorang. Fanama naumahu fastaiqadha wa inda ra'sahu imra'atun qa'idah. Dalam duduk jalan solo-solo tu boring, menguap-menguap, dia pun tersandak dekat satu pokok yang ada dalam syurga, terlena dia. Bila dia bangun daripada jaga dia, fastaiqadha, dia bangkit, wa inda ra'sihi imra'atun qa'idah, ada satu perempuan duduk berdiri. Mana mai tak tahu. Perempuan duduk berdiri. Khalaqaha Allah min dhal'ihi. Allah telah mencipta Hawa, perempuan duduk depan dia tadi, daripada tulang dia semasa dia tidur. Semasa dia tidur. Fasa'alaha man anti? Qalat imra'ah. Maka Adam pun tanya,
hang siapa? Maka Hawa menjawab, imra'ah, aku imra'ah, wanita, aku perempuan. Maknanya Adam tak kenal. Maka ditanya kepada Hawa, kenapa kamu dicipta? Kata Hawa, litaskunu ilayya, supaya hang menjadi tenteram dengan adanya aku. Maka berkatalah para malaikat kepada Adam, yanzuruna ma balagha min ilmihi, wahai Adam, inilah bagaimana Allah memelihara orang-orang yang berilmu, bagaimana Allah jaga orang-orang yang berilmu. Orang yang ada ilmu tu Allah jaga. Maka Allah beri kepada Adam itu Hawa supaya menjaga Adam. Masmuha ya Adam, malaikat tanya, hai Adam, nama apa nak bagi kat dia? Maka Adam kata Hawa. Adam nyembuh nama. Adam nyembuh nama. Kenapa Adam tahu? Wa 'allama Adam al-asma. Adam tahu. Telah diberi ilmu kepada Adam. Qalu walima kanat Hawa. Malaikat kata, kenapa Hawa? Kenapa kau pilih makhluk yang mententeramkan jiwa engkau itu? Kenapa kau pilih Hawa? Kenapa kau pilih nama dia Hawa? Kata dia, li'annaha khuliqat min syai'in hayyun, kerana dia dicipta daripada benda yang hidup. Maka Hawa bermakna sesuatu yang hidup. Kalau kata Hawa, itu baru jadi hawa nafsu dengan kha besar. Yang ni Hawa dengan kha kecil. Apa dia? Syai'un hayyun, benda yang hidup. Apa dia? Daripada tulang sulbi. Tulang sulbi ni hidup. Daripada situlah berkembang zuriat manusia. Maka Tuhan pun berfirman, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Daripada sulbi dan taraib lahirnya benih-benih manusia. Benih laki-laki daripada sulbi, benih wanita daripada taraib. Begitu. Tetapi Imam Qurtubi dan Imam Ibn Kathir tawakuf dengan riwayat ini. Mereka mendiamkan diri. Seolah-olah dia nak tolak pun tak berani, dia nak kata ya pun tak berani. Dia termasuk salah satu cerita Israeliat, ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang didiamkan diri. Nak tolak tak betul, nampak macam betul. Nak kata betul, sumber tak cukup. Maka tawakuf, mendiamkan diri. Ini yang ada. Kemudian kita tidak jumpa apa-apa riwayat lain berkenaan dengan bagaimana Hawa itu dibuat, bagaimana kejadiannya. Itu kita tidak jumpa riwayat yang sahih, melainkan kita jumpa riwayat-riwayat yang tidak sahih begitu banyak. Kerana kaedah ahlu sunnah, selagi tidak ada riwayat yang sahih, kita kena balik pada zahir ayat. Selagi tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan makna, kita kena kembali pada zahir ayat. Maka zahir ayatnya apa dia? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kau dan isteri engkau masuklah ke dalam syurga. Dan masuk dalam syurga itu pada waktu yang sangat sementara. Dan ketika Adam masuk ke dalam syurga, dalam surah Toha, Allah menyebut kepada Adam dan Hawa, Allah kata, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Bila kamu masuk dalam syurga ni, Allah kata di dalam syurga itu kamu tidak akan lapar dan kamu tidak akan bertelanjang. Ada pakaian. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu tidak akan dahaga dan kamu tidak akan kena panasnya matahari. Ini bila Adam dan Hawa nak masuk dalam syurga, dia pun tak tahu macam mana, panas ke sejuk ke. Allah bagi tahu, jangan takut. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Dalam syurga insya-Allah tak lapar, jangan takut. Dalam syurga insya-Allah tak bertelanjang, ada pakaian dia. Itu tempat kehormatan. Dan dalam syurga itu la tazma'u fiha, kamu tidak dahaga, wa la tadha, kamu tidak panas. Tidak panas. Ini syurga yang Allah berikan kepada Adam alaihi salam. Ikhwatul iman, maka banyak juga riwayat-riwayat yang sangat kalang kabut yang kita jumpa, iaitu di antaranya kita jumpa riwayat katanya bila Allah buat Adam, Allah buat Hawa, Adam bila tengok Hawa dia berkenan. Adam tengok Hawa dia berkenan. Bila dia berkenan tu dia nak pegang. Ini riwayat yang kalang kabut. Kalang kabut riwayat ini boleh dengar tapi jangan dijadikan dalil. Kalang kabut.
riwayat maudhu'at Israiliyah yang munkara. Apa jadi? Bila Adam nak pegang Hawa, tiba-tiba Allah kata kepada Adam, Allah kata bayar mahar dia dulu. Allah suruh Adam bayar mahar. Jangan kau sentuh dia, melainkan kau bayar mahar dia dulu. Maka Adam tanya kepada Allah, apakah mahar Hawa? Maka Allah berfirman kepada Adam, antusalli ala habibi, berselawatlah kepada kekasih aku. Maka dari situ Adam tahu rupanya adalah insan yang lebih Allah kasih daripada dia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi riwayat ini kalang kabut. Semua para muhaddisin, semua para ahli hadis dan ahli tafsir memasukkan dalam maudhu'at, himpunan riwayat-riwayat yang palsu. Yang palsu. Dan ada juga riwayat yang lebih kalang kabut. Selama Adam duduk dalam syurga dengan Hawa, Adam tak pernah sentuh Hawa. Sebab apa? Sebab Adam malu kat malaikat. Subhanallah. Adam malu kat malaikat, dia tak sentuh. Orang kata relir-relir ekor mata, ya perel lagu tu ya. Nak sentuh tak berani, nak sebang tak berani. Pasal apa? Malu dia pada para malaikat. Ini juga riwayat yang para ulama kata riwayat yang kalang kabut. Riwayat yang tidak ada asal usul, dan riwayat ini tidak ada keterangan daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi yang sahihnya takat tadi aja. Macam mana Hawa dibuat berdasarkan hadis Imam Bukhari tadi dan dua ayat Quran tadi. Hawa dibuat daripada diri Adam. Dibuat daripada diri Adam. Dan kita tak perlu bertanya bagaimana Adam dan Hawa menikah. Kalau kita bertanya, kita nak bertanya di atas apa? Kita nak bertanya di atas apa? Kita hari ini umat Muhammad, pakai syariat Muhammad. Kita faham kata angkat nikah tu aku nikahkan kau. Itu syariat Muhammad. Masa tu Muhammad pun tak ada lagi. Kalau Muhammad tak ada, syariat Muhammad tak ada. Jadi kalau pergi pakai syariat Muhammad kahwin Adam, tak kena. Jadi Adam dengan Hawa itu suami dan isteri. Siapa mengesahkan? Siapa menghalalkan? Allah yang menyebut anta wa zawjuka. Kalimah itulah mereka jadi suami isteri. Itulah kalimah nikahnya. Anta wa zawjuka. Kau dan isteri engkau. Tuhan tak kata bahasa lain, aku nikahkan kau, tak payah. Anta wa zawjuka. Kerana Hawa datang daripada diri Adam, maka Hawa itu milik Adam. Maka dikatakan anta wa zawjuka. Jadi Hawa itu zawjuka. Dia adalah kepunyaan kamu. Maka mereka dikatakan anta uskun anta wa zawjukal jannah, duduklah engkau dan isteri engkau dalam syurga jannah. Ahlu sunnah wal jamaah menyatakan syurga itu adalah syurga yang sebenar. Syurga itu adalah syurga yang sebenar. Cuma kekhilafahan para ulama, syurga itu di mana? Jannatul khuldi ka, Jannatul Ma'wa ka, Jannatul Firdaus ka? Di mana kisah ini berlaku? Kebanyakan para ulama kata kisah ini berlaku pada Jannatul Ma'wa. Pada Jannatul Ma'wa. Satu syurga ni ada banyak dah. Ada Jannatul Adan, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im. Ada syurga Al-Firdaus, Jannatul A'la. Banyak-banyak kategori dah. Maka syurga yang Adam masuk dengan isteri dia adalah syurga. Dia bukan satu tempat yang orang kata apa, satu tempat Tuhan buat asing. Tidak. Dia adalah syurga. Kalau orang kata besok kita mati, kita masuk syurga tu balik lah. Syurga tu lah kita masuk balik. Dia tak jadi macam barang rawak lah. Kepunyaan Allah. Jangan cakap pasal syurga. Apa Tuhan kata? Dalam syurga itu ada wanita-wanita yang apabila disentuh oleh suaminya, dia kembali jadi wanita. Apa yang kita nak sembang lagi? Kalau itu Tuhan mampu buat, takkan syurga dia tak berani mampu mengelokkan lagi. Tetapi Mu'tazilah dan Qadariyah menyatakan bukan syurga. Dia satu bustan, satu kebun di langit. Dia macam satu bustan lah. Bustan ni apa? Kebun lah, satu kebun. Satu taman yang indah. Taman apakah? Di situlah yang berlaku semua benda ni.
Sebab kata Mu'tazilah, dia tidak mungkin syurga. Kalau syurga macam mana iblis boleh masuk? Kalau syurga mana boleh ada pantang larang? Ahlus Sunnah menyatakan selagi tidak ada dalil daripada nas Quran ataupun hadis menyatakan dia bukan syurga, wajib kita berpegang dengan zahir ayat. Dia adalah syurga. Anta wa zawjuka jannata. Kamu dan isteri kamu dalam syurga. Syurgalah dia. Tuhan tak boleh gunakan bahasa hadiqah, kebun. Tuhan tak boleh gunakan bahasa bustanun, taman-taman. Tuhan boleh guna. Kenapa dia guna jannah? Menunjukkan itu adalah jannah. Ahlus Sunnah berpegang itu adalah jannah. Iblis boleh masuk, iblis tak boleh masuk, itu adalah kepunyaan Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah. Milik Allah. Ketika iblis duduk dalam surga tu, belum ada larangan dia tak boleh masuk. Belum ada larangan. Ketika Adam duduk dalam syurga, belum ada syurga itu, belum ada peraturan-peraturan. Itulah orang yang pertama. Itulah makhluk yang pertama. Kejadian pertama. Kes yang pertama. Hal yang pertama untuk menjadi iktibar kepada ummah. Maka tak perlu kita sembang kenapa ada iblis. Ini rumah yang pertama. Ini syurga yang pertama Allah Ta'ala buat. Maka Allah himpun semua makhluk di dalamnya. Kemudian siapa yang tidak layak duduk di situ akan dibuang sekok demi sekok. Dibuang sekok demi sekok. Maka pandangan Ahlus Sunnah lah yang paling tepat. Syurga adalah syurga. Dijadikan Hawa daripada Adam dan diperintahkan masuk ke dalam syurga. Sebelum Hawa masuk ke dalam syurga, dihalau iblis keluar. Dihalau iblis keluar. Kemudian dikata kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ini hanya ujian Allah, ujian. Ini hanya ujian Allah. Dikatakan kepada Adam, janganlah kamu menghampiri hadhihi syajarah, satu pohon. Janganlah kamu menghampiri pohon ini. Pohon ini, satu pohon ini, janganlah kamu menghampiri pohon ini. Masya Allah. Pohon apa yang Tuhan tak bagi hampir ni? Pohon apa? Masya Allah. Ada banyak riwayat-riwayat yang kita jumpa. Ada riwayat sahih, ada riwayat tidak sahih yang menceritakan pokok itu pokok apa. Riwayat-riwayat yang menjadi riwayat-riwayat yang banyak kita jumpa, di antaranya dia kata pohon itu, syajar itu adalah pokok, dipanggil pokok karam. Pokok karam, al-karmu. Macam buah anggur juga, tapi dia bukan buah anggur. Macam anggur, lemak macam anggur, tapi dia bukan anggur. Dia dipanggil buah karam. Sedap. Sedap dia macam mana? Ahla minal asal. Lebih sedap daripada madu. Allahu Akbar. Bayang kalau pokok tu Tuhan tak bagi Adam pi. Oh, rokok ni apa pun tak ada rasa. Dia nak pergi balas sampai meleleh liang tu. Kalau rokok tu pun kata jangan hisap, dia jadi kemaruk, dia jadi macam kucing nak beranak hilang anak, dia jadi kacau bilau. Tak bagi hisap rokok tu dia jadi kacau bilau. Rokok, hang bayang pokok yang Tuhan tak bagi Adam sentuh tu ahla minal asal, lagi manis, lagi sedap, lagi enak, lagi lazat daripada madu. Siapa tengok tak terlihat? Siapa tengok tak terasa? Siapa tengok tak teringin? Maka adalah perasaan Adam tu sebagai manusia. Adam tu manusia. Maka ada yang menyatakan pokok karam, ada yang menyatakan pokok itu sumbulah. Sumbulah ni jenis macam biji-biji rin. Macam pokok padi, dia naik tangkai situ, tangkai sini, sumbulah. Sumbulah mi'atu habbah. Tangkai-tangkai yang keluar menjadikan biji-biji rin. Ada kata pokok itu. Ada yang kata pokok itu pokok tin. Ada yang kata pokok itu pokok apa nama hintah ataupun pokok huntah. Hintah ni pokok gandum. Ada yang kata pokok nakhlah, pokok tamar. Ada yang kata pokok inab, pokok anggur. Tetapi bila kita kaji, kita hanya jumpa satu riwayat daripada Imam Bukhari, daripada Abu Hurairah. Gamaknya rasa ni lah pokoknya. Nak kata pasti tak berani, tapi rasanya ni lah pokoknya. Kod. Iaitu Nabi sebut, inna fil jannati syajaratan. Nabi kata dalam syurga ada satu pokok. Yasiru rakibu fi zilliha mi'ata amin
la yaqta'uha syajaratul khuldi. Nabi kata dalam syurga ada satu pokok, kalaulah satu orang tu Nabi kata yasiru rakib, dia berkenderaan, dia bawa kenderaan dia begitu laju, dia nak pusing pokok tu punya keliling tu, keliling pokok tu, dia nak pusing keliling. Nabi kata dia tak boleh berhenti selama 100 tahun baru dia jumpa tempat asal dia. Nabi kata syajaratul khuldi, itulah syajaratul khuldi. Hak tadi kata pokok anggur ada ke besar tu? Tak ada. Pokok kurma? Tak ada. Besar tu punya pokok, dia satu pokok yang dipanggil dengan syajaratul khuldi. Kalau satu orang keliling dia, Nabi kata daripada satu tempat, dia nak buat bulat balik mai tempat asal dia, Nabi kata la yaqta'uha, jangan berhenti pusingan itu 100 tahun baru dia sampai tempat asal dia. Syajaratul khuldi, itu adalah pokok syajaratul khuldi. Gamaknya itulah pokoknya Allah kata pada Adam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu hampiri. Kalau pokok tu tumbang pun Adam mati. Kalau Adam ragah nak naik pun mesti dia jatuh. Dan entahkan buah dia boleh makan ke tak boleh makan ke, tak tahu. Maka Allah bagi tahu la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu hampiri pokok ini. Kata Ibnu Katsir, law kana fi dzakaraha maslahah ta'udu ilaiha. Sebenarnya kata Ibnu Katsir, bab pokok-pokok ni jangan fikir sangat. Kalau bab pokok tu penting, Tuhan cerita detail. Bila Tuhan tak cerita detail pasal pokok tu, beriman ada pokok sudah. Terus saya tanya, ada pokok anggur ke, pokok apa? Ada orang tambah, Adam pergi makan pohon kurma, pokok khuldi, makan-makan malaikat mencekik, tu jadi biji halkum tu. Nasi tambah cukup sedap. Cukup sedap dia pun nasi tambah. Itu yang jadi biji halkum tu. Jadi orang perempuan dia tak ada biji halkum, pasal Hawa makan dia telan. Adam duk kunyah malaikat mencekik. Malaikat cekik tak mati ke Adam? Tak, tu yang jadi biji halkum. Ini semua riwayat-riwayat tokoh tambah nak bagi sedap cerita. Tidak ada. Kalau kita nak terima pun hadis Bukhari tadilah. Hadis Bukhari tadi. Maka Allah berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kesan dia Adam akan jadi orang yang sangat zalim. Kesan dia Adam akan jadi orang yang sangat zalim. Maka apa kata Allah? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Allah larang dah Adam jangan hampiri pokok itu. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan datang melalaikan Adam. Syaitan datang melalaikan Adam. Syaitan tipu Adam. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Masa tu Adam ni siapa? Kalau dia seorang nabi masa tu, semua nabi ada ismah, ada penjagaan daripada Allah. Kenapa Adam Tuhan tak jaga? Jadi apa kedudukan Adam masa itu? Ada para ulama berbincang. Satu, kata para ulama, Adam masa itu dia bukan nabi. Dia adalah makhluk yang baru dibuat dan Allah tak bagi apa-apa kat dia. Dia sebagai orang baru duduk dalam syurga, dia pun tak tahu apa. Allah kata ni tak boleh buat, dia tak boleh buat. Dia cuma ada ilmu, hak ni nama apa, hak ni nama apa. Dia tidak ada ilmu, kenapa tak boleh buat? Dia belum ada syariat. Belum diturunkan syariat, dia masih dalam syurga. Syariat diturunkan di dalam dunia. Adam tak keluar lagi. Maka ketika itu Adam adalah bashar, manusia biasa. Tetapi ada pandangan kedua daripada para ulama, iaitu pandangan kedua pada menyatakan tidak. Ketika itu Adam sememangnya seorang nabi. Kenapa? Allah menyatakan dalam ayat dia, wa nafakhtu min ruhi. Kami telah tiup kepada Adam itu ruh kami. Dia telah menjadi nabi. Habis kalau dia jadi nabi, kenapa fa'azallahuma syaitanu anha? Dia kena tipu daya syaitan untuk menunjukkan nabi itu adalah manusia. Nabi akan terkena sifat-sifat kemanusiaan. Lalai, terlupa, ghalid, sakit akan kena. Bahkan ayat-ayat Quran yang lain pun Nabi sebut apa? Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya.
Aku manusia biasa. Bezanya wahyu turun. Maka demikianlah juga Adam. Bahkan Adam manusia yang pertama. Tuhan buat lagu tu nak habaq kata dia manusia. Ketika wahyu tak turun, dia boleh terlupa. Kata Imam Ibn Kathir, perkataan yang paling tepatnya ialah fa'azallahuma syaitan. Syaitan telah melalaikan Adam. Pasal itu ada ayat daripada ayat-ayat Allah. Allah menyatakan kepada Adam ketika dia terlibat dengan urusan ini, Allah katakan kepada Adam, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Allah kata kami telah ingatkan Adam, tetapi nampaknya Adam telah lupa. Fanasiya, dia lupa. Dan benda lupa, benda tak ada ilmu, benda terpaksa, dalam hadis Ibnu Abbas kata apa? Tak dihukum salah. Terlupa, tak ada ilmu dan terpaksa, tak dihukum dalam hadis Ibnu Abbas. Baca balik hadis 40, ada di situ. Terlupa, terpaksa dan tak ada ilmu. Kita tak ada ilmu kata rokok tak boleh hisap. Duk ingat rokok dengan sugi satu taraf. Zaman tak ada sugi, isaplah rokok. Dia pun balas. Tiba-tiba orang bacakan beberapa ayat Al-Quran tentang tahrimun tadkhin ini, rokok tak boleh hisap ni, astaghfirullahalazim, dia tak ada ilmu, maka tak dihukum. Maka Adam pun Quran kata Adam ini fanasiya, dia lupa. Mungkin dia lupa keindahan syurga, mungkin Adam ni baik sangka dengan semua makhluk yang ada dalam syurga, tapi Allah kata satu, walam yajid lahu azma. Kami tengok azam Adam ni tidak kuat. Azam dia tidak kuat. Bila kami sebut satu benda, azam dia tu tak kuat. Dia macam lalai. Maka yang benarnya Adam terlalai. Pasal apa? Itu sifat kemanusiaan. Maka Allah cerita di dalam Al-Quran bagaimana Iblis laknatullah. Iblis laknatullah ni dia cari jalan nak kenakan Adam balik. Memang hajat dia dalam surah Al-A'raf ayat 22, hajat dia nak memalukan Adam. Hajat dia memang sangat nak memalukan Adam. Tetapi dia datang kepada Adam, dia kata, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah alla an takuna malakaini au takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Masya-Allah. Adam, hang tahu tak pasal apa Tuhan kamu tak bagi kamu berdua mendekati pohon ini yang besar tadi ini? Sebab alla takuna malakaini, dia tak suka hang jadi malaikat. Dia tak suka hang jadi malaikat. Au takuna minal khalidin, dia tak suka hang kekal dalam surga. Wa qasamahuma, Iblis bersumpah dengan nama Allah kepada keduanya. Dia cakap benar. Inni lakuma minan nasihin, aku cakap benar, aku nasihat. Macam mana Adam tak dilalaikan? Kita orang jual apa pun duk wallahi dengan ayat tu lah kita beli, tengok pocik. Kita duk kena ranjau dengan orang. Ini Iblis, dia bersumpah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku bagi nasihat. Maka itu kata para ulama, tidak semestinya Iblis duduk dalam syurga. Kalau dia nak ocok ni, dia nak hasut, dia boleh pakai jarak jauh. Macam dia cucuk kita, dia duduk tak mana Iblis? Iblis bukan duduk sebelah kita, tapi suara dia itu, hembusan dia sampai. Maka dekat Adam mungkin juga terjadi demikian. Mungkin dia tak pergi dekat Adam, dia berada dalam area yang sama, tapi daripada jarak jauh. Hanya Allah mengetahui tempat kedudukan makhluk yang terkutuk ini. Maka apa jadi? Fa waswasa ilaihi syaitan, dia berjaya bagi waswas kepada Adam. Dia kata kepada Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratin al-khuldi wa mulkin la yabla. Kalau hang cepatkan proses pi makan pokok ni, maka cepatlah proses hang kekal dan hang dapat kerajaan yang tidak rosak. Wa qasamahuma, lagi-lagi dia bersumpah, aku kepada kamu hanya bagi nasihat. Allahu akbar. Yang ni paling takut ikhwatul iman. Apa Quran kata? Quran kata fadallahuma bighurur.
Adam telah masuk dalam tipu daya. Fadalla, maksud dia apa? Tertunjuklah Adam dengan tipu daya itu. Tipu daya telah menjadi pertunjuk. Ini paling takut. Label malaikat tetapi isi syaitan. Banyak ikhwatul iman. Banyak ikhwatul iman. Label dia Islam tapi isi dia bercanggah dengan Islam. Label apa iblis buat main dekat Adam? Label nasihat. An-nasihah itu minad din. Ad-dinu an-nasihah. Tetapi isi dia kerosakan. Kalau kita orang menega ni, dia mai pada kita apa dia? Kadang-kadang orang menega ni dia boleh mai label dia minyak unta, tapi dalam daging khinzir. Label unta tapi isi dia khinzir. Yang mana kita mau? Label unta isi khinzir atau label khinzir isi unta? Kalau kita lah, kita nak pilih yang mana? Label dia apa? Unta. Isi dia khinzir. Kalau kita hanya penting label, kita akan makan khinzir. Kalau kita penting label, damai label khinzir. Oh, wek. Tadi pun duk cerita dengan Pak Mit dalam kereta. Dia pengalaman Pak Cik Syahar duk cerita tadi. Dia potong telinga kebau pendek dia bagi. Dia potong macam sotong rebus. Yang mana kita mau? Hari ini orang datang dengan label agama. Tapi seluruh isi dia bercanggah dengan riwayat yang sahih. Maka lebih baik kita perhatikan isinya. Biar isinya halal walaupun labelnya nampak macam lain. Daripada labelnya halal tetapi isinya sangat tidak halal. Maka iblis datang kepada Adam dengan label ini, fadallahuma, dia telah menujuki keduanya bighurur, dengan tipu daya. Falamma dhaqa syajarata, bila Adam dan Hawa terhasut sentuh pohon itu, kata Allah, badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Bila tersentuh sahaja pohon larangan itu, badat lahuma sawatuhuma, gugur habis pakaian keduanya. Gugur habis. Allah buat. Allah boleh buat. Tinggal seluar jin ke Adam, tak. Allah bagi telanjang terus. Apa dia? Di situ ada pengajaran untuk Adam dan Banu Adam, anak keturunan Adam. Apa jadi? Adam pun pada masa itu watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dia pun cari daun-daun yang besar-besar ada dalam syurga buat tutup benda yang memalukan. Wa nadahuma rabbuhuma, ketika itulah Allah berseru kepada keduanya. Allah kata, alam anhakuma antilkuma syajarata wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku telah tegah kamu berdua daripada menghampiri pokok ini? Bukankah aku dah kata kamu berdua ini kepada syaitan musuh yang sangat terang? Kenapa kau terlupa perkataan aku, wahai Adam? Masya Allah. Dalam Qisasul Anbiya, antum tengok Adam sangat malu dengan Allah. Sangat-sangat malu. Adam sangat malu, sampai malu dia hari itu membawa dia sampai ke hari mati dia. Sampai ke hari mati dia, tangisan dia tak habis lagi. Allah dah ampun dah dosa dia, tetapi dia beritahu pada anak-anak dia, aku malu pada Allah. Hari itu aku malu sebab aku duduk dalam syurga. Lepas tu aku malu sangat, Tuhan bagi nikmat, lepas tu aku telanjang, Tuhan buang. Hari ini aku malu sangat, aku nak balik bertemu dia, dan aku ada cacatan yang telah aku lakukan di hadapan dia. Masya Allah, sangat malu. Sangat-sangat malu. Maka ikhwatul iman, Allah kata kepada Adam, Allah kata wa asa adamu rabbahu faghawa. Adam telah derhaka akan Rabbnya dan Adam telah pun tersesat. Adam telah derhaka pada Allah. Fa asa wa asa adamu rabbahu. Adam telah derhaka, berbuat maksiat. Derhaka di sini bukan derhaka jahat-jahat tu. Asa di sini bermakna melanggar perintah. Wa ghawa, dan dia tersesat. Kenapa? Dia
Rupanya bila langgar perintah Allah, itulah sesat. Kenapa Adam sesat? Sebab nasihat syaitan tadi. Apa nasihat iblis tadi? Nasihat iblis, makan walaupun Tuhan tak bagi. Sebab Tuhan ni ada benda yang dia nak sembunyi dari kita. Masya Allah. Maka Adam dikatakan rawa kerana telah mendengar, telah mengambil nasihat daripada syaitan. Dia dikatakan derhaka dan dia dikatakan sesat. Masya Allah. Satu perintah, satu larangan, kesalahan pertama, perintah yang pertama, itulah first time. Dan tak ada dah dalam hidup Adam. Lepas daripada tu dia ikut nasihat syaitan. Tak ada dah. Tapi Allah tetap menggunakan rawa. Dia telanjur dan dia satu orang yang tersesat. Antum bayang ikhwatul iman. Yang ada anak cucu Adam hari ini. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa kira bayang apa? Satu. Kan? Orang kata Tok Salah dia buat sambut maulud Nabi. Apa tak boleh buat? Abu Lahab buat? 2. Abu Lahab tu terhegeh-hegeh dia nak ikut. Berapa banyak? Adam satu je. Farawa. Apa jadi pada Adam? Rawa. First time. Tak ulang dah, lepas tu tak ulang. Dan dia bertaubat. Allah menerima taubat dia. Dan dalam Qisasul Anbiya, Ibnu Katsir cerita bagaimana taubat Adam sangat menyentuh hati. Kita akan jumpa pada ayat fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Bagaimana Ibnu Katsir menghimpurkan doa Adam. Lain daripada Rabbana zalamna anfusana, dihimpun lagi doa lain. Berapa lama Adam menyesal di atas rindu dia ke syurga, di atas derhaka dia pada Allah. Hitungan itu semua sekali campur, Ibnu Katsir kata 1000 tahun. Masya Allah. Subhanallah. Sangat bersih jiwa Adam alaihi salam. Tetapi ikhwatul iman, Allah juga menceritakan kepada kita bahawa ada juga riwayat-riwayat yang kalang kabut berkenaan dengan cerita ini. Dalam Qurtubi juga memuatkan riwayat, satu riwayat iaitu kenapa Adam boleh pergi makan buah khuldi itu. Ada juga riwayat yang sangat menarik, iaitu dia kata sebelum Adam pergi makan, Adam mabuk dulu. Ni makna punya Adam, dia pergi cerita pun tak tahu. Adam mabuk dulu dia. Kenapa dalam syurga kan ada khamar, ada kena melelong. Kacau tu. Khamar syurga dengan khamar dalam dunia tak sama. Kan dalam Isra' Mi'raj, bila Nabi nak Isra' Mi'raj kan, apa diberi pada Nabi? Susu dan khamar. Kenapa Jibril bagi khamar kalau khamar itu haram? Adakah Jibril nak suruh Nabi minum benda haram? Tidak. Khamar yang diberi itu khamar syurga. Dan susu yang diberi itu susu syurga, bukan susu kambing. High God. Jangan ambil dalil itu high God. Minumlah high God. Pasal apa? Nabi pun Isra' Mi'raj minum high God. Tak, jangan buat begitu mangkak oi. Yang tu laban, itu laban daripada Nahrul Laban, daripada sungai dalam syurga. Maka dia laban. Dia bukan halib biasa, dia laban. Maka jangan kias kepada arak di dunia. Maka riwayat ini ditolak oleh Qurtubi. Adakah Adam pergi mabuk? Agamanya Hindu dia pegang riwayat ini. Hindu kalau dia nak buat ramai, dia langgar sikit. Dia kena tani kudi sikit, baru dia nak buat apa pun. Dia reh motor lah. Tapi kalau dia tak kena, dia tak boleh buat ramai. Ada riwayat yang kedua, juga riwayat kalang kabut dimuatkan, kenapa Adam dia boleh makan buah itu? Kerana dia nampak Hawa sedang makan. Tetapi sebenarnya Hawa itu adalah jelmaan syaitan. Iblis yang menjelma, dia buat macam dia makan. Maka bila Adam tengok isteri dia makan, maka Adam sangkakan larangan Allah telah diangkat. Maka Adam terus memakannya. Ini juga ditolak oleh Ibnu Katsir dan ditolak oleh Imam Qurtubi. Dan ada satu riwayat yang didiamkan diri daripada Ahlul Kitab, iaitu Hawa yang makan dulu. Dan Ibnu Katsir nampaknya macam sokong riwayat ini. Macam mana Hawa boleh makan? Iaitu ada satu ular yang sangat besar, sangat cantik ular itu. Mata dia memukau Hawa dan Hawa pergi
ikut ular tu, dan ular tu betul-betul pergi makan buah yang ada di situ, dan Hawa ikut sama. Bila Hawa ikut sama, maka Adam pun ikut sama. Ini nampaknya Ibnu Katsir ketika dia sebut riwayat ini, dia rasa macam bersetuju, tetapi riwayat ini belum dipastikan kesahihan dia. Maka eloklah kita tanggung ayat itu berdasarkan zahir ayat. Kita tanggung berdasarkan zahir ayat. Maka Adam dan Hawa telah makan keduanya. Maka Allah kata apa kepada keduanya? Allah kata keduanya zalim. Di sini pun ada satu hikmah kita belajar apa dia? Bila Adam dan Hawa makan, Allah kata dalam ayat tadi apa dia? Allah kata pada keduanya, Allah kata, Allah marah dua-dua sekali. Bukankah kata Allah, wa aqul lakuma, bukankah aku kata dekat hampa berdua? Maka daripada riwayat ini, Ahlus Sunnah meletakkan pendirian kesalahan yang berlaku kepada Adam itu Allah salahkan dua-dua. Alam aqul lakuma, bukankah aku kata pada hampa dua orang? Dia tak kata alam aqul laka, dia khitab pada Adam. Tetapi ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi bercakap tentang Hawa, Nabi ada menggunakan satu perkataan. Wallahu alam apakah maksud Nabi, tapi Nabi kata kalau tidak kerana Bani Israel, Nabi kata nescaya semua daging kita boleh makan. Tidak ada daging diharamkan, tapi kerana perangai mereka diharamkan. Dan kalau bukan kerana Hawa, Nabi kata, kalau bukan kerana Hawa, hadis dari Bukhari, kalau bukan kerana Hawa, Nabi kata, tidaklah isteri-isteri itu akan curang pada suaminya. Lepas tu Nabi mendiamkan diri. Maka wallahu ta'ala alam, mungkin Nabi nak cerita siapa yang start makan. Bukan Nabi menghina Hawa. Kerana Quran menyatakan, alam aqul lakuma, bukankah aku dah warning hampa dua orang? Maka Allah letak kesalahan tu pada dua-dua orang. Itu yang tepat di sisi mazhab Ahlus Sunnah. Ikhwatul iman, kemudian Allah berfirman, kemudian Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas, Ibnu Katsir nampaknya dia macam bersetuju dengan riwayat ini, iaitu bila Allah buat Adam, lepas tu buat Hawa, lepas tu jadi kes ini semua. Kata Ibnu Katsir berdasarkan riwayat daripada Ibnu Abbas, ma askana Adam al-jannah illa baina salatil asri ila ghurub asy-syams. Antara jadi Adam dengan terkeluar daripada syurga ni semua hanya tempoh masa daripada asar jatuh matahari. Itulah lama Adam duduk dalam syurga. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Lama tu. Tetapi bukanlah jatuh masuk asar dan jatuh matahari itu kiraan kita, qamariyah ke apa nama hijrah ke, sebab masa itu belum ada bintang dan matahari, maka dia kena mengikut perhitungan akhirat. Sehari sama dengan 1000 bulan. Sehari 1000 tahun. Sehari sama dengan 1000 tahun. Tetapi Ibnu Katsir ada memuatkan dalam kitab dia Qisasul Anbiya, dia kata antara asar ke ghurub matahari itu lama dia 43 tahun. Oh, lama. Dia nak tunggu waktu asar, tua terus. Tua baru masuk asar. Subhanallah. Tetapi kita baca dalam surah Al-Ma'arij, Allah kata perhitungan di hari akhirat seperti mana 50,000 tahun. Kita duduk di mahsyar sehari. Dia dikatakan yaum al-qiyamah, yaumuddin, hari kiamat. Yaum, dia bukan ayyamul qiyamah. Kalau ayam beberapa hari, dia qiyam, satu hari. Tetapi satu hari itu dia punya saat dan jam berlalu, Allah bagi tahu dalam surah Ma'arij 50,000 tahun. Tapi dia sehari. Sehari itu berlalulah waktu pagi, waktu duha, waktu tengah hari, waktu petang, waktu awal malam sampai tengah malam baru selesai mahsyar. Insan akan rasa sehari itu 50,000 tahun. Kenapa Allah perpanjang hari? Kerana nak selesaikan semua itu hari juga.
Mahsyar bukan hari kedua, bukan postpone, tidak. Settle semua pada hari itu. Kita akan rasa 50,000. Kalau 50,000 tahun kita rasa, maka asak ke jatuh matahari 43 tahun, okey. Itulah tempoh. Kata ini pandangannya dipegang oleh Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya. Maka Ibnu Katsir menguatkan pandangan itu dengan hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah, iaitu Nabi kata khairu yaum tala'at fihi syams yaumul Jumaah. Hari yang paling baik matahari keluar adalah hari Jumaat. Hari Jumaat paling bagus matahari. Nabi kata hari Jumaat hari yang baik. Pasal tu Umar baca khutbah kan. Umar tengok kawan tu mai semayang muka basah, tangan basah. Tengah baca khutbah ni, Umar kata kat dia, tak mandi ya? Dia kata tak dan wuduk ya. Allah, Umar kata hari yang baik lagu ni wuduk saja. Hari yang baik macam ni wuduk saja. Lagi sekali Umar kata mandi baru mai. Masya Allah. Menunjukkan kehebatan hari Jumaat. Hari Jumaat sangat hebat. Sangat hebat. Maka hari yang tala'at fihi syamsu yaumal Jumaah. Kemudian Ibnu Katsir nak menyokong riwayat tadi, fihi khuliqu Adam. Pada hari Jumaat dijadikan Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Hari itu juga dia masuk syurga. Buat hari Jumaat, mungkin buat pagi, duha dah masuk dah. Wa fihi ukhrija minha. Hari itu juga dia keluar. Itulah hadisnya Ibnu Katsir sokong. Adam duduk dalam syurga sehari je. Tetapi sehari itu sama dengan 43 tahun. Kenapa? Hari itu balik pada perhitungan akhirat. Bukan macam kita. Macam kita kan? Apa dalam ayat? Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka akan melihat hari-hari yang mereka lalui itu tidak lebih daripada waktu duha. Waktu duha sahaja. Hidup kita ni asyiyatan, hidup kita ni macam mana waktu duha. Habis waktu duha datang istawa, datang matahari segala ni nak masuk zuhur. Itulah kehidupan di dunia. Tetapi kita rasa banyak mana? Ada orang umur beratus tahun tak mati lagi, tapi Allah kata macam subuh menunggu duha. Itulah kehebatan Allah, kalamhil basar, dia memberi hitungannya sangat dahsyat. Ada satu kawan dia duk kira bagi kat saya. Dia kata tak apa Ustaz, saya buat kerja amal bagi kat Ustaz. Kerja amal apa? Dia fikir 1000 tahun akhir dunia sama dengan sehari akhirat. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Dia kata kalau 1000 tahun itu kita nisbah kepada 24 jam. 24 jam. Kita cuba nak nilai umur kita banyak mana. Kita nak tahu di sisi Allah kita baru banyak mana, tapi dekat kita dah lama dah. Dia kata kalau 1000 tu mewakili 24 jam, dia kata kat saya kita tak usah ambil banyak. Kita ambil 1/10 sudah. 1/10. 1/10 dari 1000 dia kata 100. Artinya kalau satu orang dia boleh hidup 100 tahun, dia baru hidup 1/10. Kalau kita nak darab dengan jam, berapa jam agak-agak? Sebab 24 jam 1000. Kalau darab dengan jam, dia kata kalau orang tu berjaya hidup 100 tahun, dia duk kira kat sini pakai kalkulator. Tapi otak dia baguslah, boleh buat batu cincin. Dia pandai, dia kira, dia tolak, dia dapat jawapan. Dia kata satu orang kalau boleh hidup 100 tahun di dunia, kita nisbah dengan 1000 itu 24 jam, dia baru hidup 2 jam 50 minit di sisi Allah. Dia mati pukul 1, dia beranak pukul 1, dia akan mati pula pukul 2.50. Kalau dia boleh hidup 100 tahun, 100 tahun 1/10, baru 2 jam 50 minit. Tapi umur dia dah 100 tahun, tak larat dah. Rambut putih, biru, biji remia, koko, coklat rambut dah. Letih, dunia letih dah nak tadah dia. Dia baru 2 jam setengah. Baru hidup 2 jam setengah. Jadi kalau Adam hidup asak ke ghurub matahari, jadi hari Jumaat, masuk hari Jumaat, keluar hari Jumaat, baru 43 tahun, baru dikira asak, maka mana sabah, dia kata kalamhil basar, betapa hebat Allah menjaga masa, dia kata. Masya Allah.
Tak apa, itu tidak penting pada kita. Yang penting Adam itu adalah bapa manusia. Ikhwatul iman, Ibnu Katsir dia membawa satu riwayat daripada Ibnu Asakir. Ibnu Asakir, bila Adam terlibat dengan kesalahan tadi ni, apa yang berlaku pada Adam, ikhwatul iman, ialah yang pertama, bila Allah kata pada Adam, aku bagi nasihat pada kamu, syaitan musuh kamu wahai Adam, kenapa kamu buat begini? Maka Adam tidak ada jawapan di sisi Allah. Melainkan apa yang terjadi, dia kata Adam menangis. Adam menangis. Menangis Adam itu kata dia selama 60 tahun. Sitina aman, 60 tahun Adam menangis. Salah dia. Pun tidak ada matahari, tidak ada bulan. Adam menangis, kata dia. Ini riwayat Ibnu Asakir. Imam Ibnu Katsir nampaknya suka dengan riwayat ini. Wabaka 'alal jannah 70 aman. Dia menangis kerana rindukan syurga 70 tahun. Tangisan dia tu. Wa 'ala khati'atuhu 70 aman. Menangis pula lagi 70 tahun kerana kesalahan dia. Wa 'ala walad, dan dia menangis kerana matinya anak dia. Kan seorang anak dia mati kena bunuh kan? Dia menangis anak dia mati 40 tahun. Jadi berapa lama Adam duduk dalam dunia ini? Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, Adam duduk 1000 tahun. 1000 tahun Adam duduk di dunia. Ini pandangan Ibnu Katsir. Kata dia nak tentukan ini semua, dia mengambil hujah-hujah daripada Taurat dia kata. Dia melihat kepada Taurat cerita Adam. Dia kata dia jumpa Taurat yang bohong itu kurang. Bohong itu kurang. Ada Taurat dia kata bohong itu banyak daripada benar. Yang ni benar lebih banyak daripada Taurat. Dia jumpa dalam Taurat daripada Ahlul Kitab tentang kisah Adam yang ada dalam Taurat. Kata dia, kisah ini sama dengan beberapa asar yang disebut oleh para sahabat. Di antaranya sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bercerita tentang tangisan Adam alaihi salam. Ubay bin Ka'ab kata apa? Kata Ubay bin Ka'ab, kalau Allah ciptakan manusia, kemudian mati manusia, cipta generasi, mati hancur, mati hancur, mati hancur, maka belum menyamai tangisan Adam AS. Menyesainya dia di atas ketelanjuran dia itu. Kata Ibnu Katsir, ucapan Ubay bin Ka'ab sama dengan jumlah angka menunjukkan terlampau lama Adam menyesai di atas dosa dia. Hafiz Ibnu Asakir ambil daripada Mujahid, anak murid Ibnu Abbas. Dia menyatakan bila Adam melaku salah, maka amarallahu malakaini yukhrija Adam wa Hawa min jawarihi. Bila Adam dan Hawa buat salah, Allah hantar dua malaikat. Allah hantar dua malaikat pi pada Adam, pi pada Hawa untuk apa? Untuk fanaza'a Jibrilu taju ala ra'sihi. Bila Adam, Allah cipta duduk dalam syurga, dia ada tajun. Apa? Tajun mulut. Dia ada dia punya, apa Melayu nak panggil tajun, macam ada benda kebesaran dia lah dia pakai, macam perhiasan dia pakai tajun, macam mahkota, macam crown macam tu dia pakai sebagai tanda dia ahli syurga. Bila dia terlibat dengan dosa ini, maka Allah arahkan malaikat buang satu persatu, supaya bila buang satu persatu tu, biar dia rasa silu, dia rasa nyilu, dia rasa sedih kehilangan nikmat Allah. Sampai pada peringkat apa? Sampai pada peringkat masa duk buang itu, Adam lari. Ini mengikut riwayat Ibnu Asakir dan disokong oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Adam lari sampai mulut dia kata apa? Afu. Ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku. Maka Allah tanya kepada Adam, faqala Allah firaran minni. Adam, hendak lari daripada aku kah? Hendak lari daripada aku kah? Aku pencipta hang. Khalaqtu biyadayya. Kau jadi dengan tangan aku, Adam. Hendak lari daripada aku? Adam kata, la bal haya'u minka ya sayyidi.
Aku terlalu malu pada hang wahai Tuhan yang menciptakan aku. Allahu Akbar. Masya Allah, dia buat salah, dia malu kepada Allah. Nampaknya anak Adam ini kurang malu ketika dia buat salah, dia tidak malu kepada Rabb dia. Maka ikhwatul iman, maka Adam, Allah berfirman kepada Adam, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah kata, keluarlah hampa daripada syurga, sebahagian menjadi musuh kepada sebahagian. Kata para ulama tafsir, diarahkan keluar itu kepada Adam, kepada Hawa, kepada Iblis. Tetapi Ibnu Abbas tambah, dihalau daripada syurga itu Adam, Hawa, Iblis dan ulang. Karena itu kata Ibnu Abbas, Nabi kata bila jumpa ulang, bunuh. Inilah ulang telah merosakkan bapa kamu, Nabi kata. Kan Nabi sebut ulang yang mata hitam, mata dia ada titik, hayah sauda, kan, ulang yang hitam pekat. Tengah kita solat dia lalu, Nabi kata bunuh, dia telah merosakkan bapa kamu. Maka Ibnu Abbas menguatkan penghujahan dia bahawa yang keluar daripada syurga itu adalah Adam, Hawa, Iblis dan ulang. Ulang yang sebabnya Hawa terpengaruh. Kata Ibnu Abbas, uhbitu Adam alaihi salam ila ardin yuqalu lahu Dahna baina Makkah wa Taif. Maka bila Adam keluar daripada syurga, Adam dibuang ke satu tempat nama Dahna ataupun Duhna, iaitu satu tempat di antara Mekah dan Taif. Ini kata Ibnu Abbas. Tetapi kata Al-Hasanul Basri tidak. Uhbitu Adam bil Hindi. Adam dibuang ke India. Untunglah orang India. Orang India tempat Nabi. Kan? Malaysia bukan tempat Nabi. India tempat Nabi. Di mana? Katanya di satu tempat di India, nama dia Ceylon. Ceylon. Wal Hawa bi Jeddah, dan Hawa di Jeddah. Di Jeddah. Wa Iblis pun kena buang juga. Di mana? Di Basrah. Iblis kena buang di Basrah. Basrah dekat kawasan Iraq tu. Pasal itu dua perang sembilan tak habis-habis. Tempat Iblis kena buang. Di Basrah itu ada tempat nama dia, saya tak tahu baris saya betul tak betul, tapi rasa boleh lah. Nak berbual baris pun tak tahu sebab dia bukan bahasa Arab, dia bahasa Hebrew. Dia bahasa Hebrew pasal dia daripada Alul Kitab. Katanya Iblis itu dibuang di tempat yang bernama Dustimyani minal Basrah alal Amyal. Daripada Basrah beberapa batu saja. Tak apa pun tak apa, tak keluar periksa. Dan dibuang ulang itu, wa uhbitat al-hayyah, dibuang ulang itu di mana? Di Asbihani. Asbihan. Kawasan Asbihan. Di mana Asbihan? Afghanistan. Pasal itu kawasan dia banyak ulang, bukit. Afghanistan ni banyak ulang, bukit. Macam Brazil banyak ulang. Afghanistan banyak ulang. India pun banyak ulang. Tempat-tempat macam tu. Tetapi Imam As-Sudi, dia tidak setuju dengan Ibnu Abbas dan dia tidak setuju dengan Al-Hasan. Dia kata nazala Adam bil Hindi. Adam dibuang di India. Pasal itu di India banyak ulama hadis. Tempat Nabi. Tempat kita ni Sufi banyak. Syiah mai. India asal orang mengaji hadis di India. Ya. Wali Allah Syekh Dahlawi daripada India. Orangnya hebat. Mempunyai mustalah hadis sendiri. Bahasa Arab sendiri. Hebat dah Syekh Dahlawi. Dia pun di India. Dibuang di India. Tapi kata Imam As-Sudi, wa nazala ma'ahu bil Hajar al-Aswad. Masa Adam nak buang tu, dia bawa Hajar al-Aswad. Nah, ini semua nama dia nasi tambah, camca tambah. Dan Adam ketika dibuang dengan Hajar al-Aswad, dia genggam di tangan dia waraqah jannah. Waraqah jannah. Macam apa nama, dalam syurga ni ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan lah kita kata. Masa dia keluar tu dia ambil. Apa dia buat? Dia kata fanabat syajaratun taib hunak
dia tanam di India itu pokok itu, maka pokok itu sangat hebat. Tetapi anak Sayyidina Umar, Ibnu Umar kata, mengarut ni semua. Yang benarnya dia kata Adam dibuang di Safa, Adam dibuang di Marwah. Tapi dulu Safa dengan Marwah bukan nampak lagu tu hutan belantara. Tentulah dekat pun akan jadi tak nampak. Tak nampak. Dan ada banyak lagi riwayat yang menyatakan Adam dibuang di atas bukit Jabal Qubis. Ada kata Adam dibuang di Jabal Rahmah. Kesemua itu tidak penting, tapi yang pentingnya mereka telah keluar daripada syurga. Ikhwatul iman, satu hari dalam riwayat yang dipakai di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat ini disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan kata Imam Ibnu Katsir, riwayat ini adalah sahih. Riwayat daripada Imam Ahmad daripada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab satu hari dia menceritakan tentang Nabi Adam AS. Kata Ubay bin Ka'ab, ketika Adam dia rasa dia nak mati, maka apa yang jadi pada Adam? Yang pertama, dia terbayang malunya dia nak balik bertemu Allah Ta'ala. Malunya dia nak balik bertemu Allah Ta'ala. Subhanallah. Pasal itu Nabi kata apa? Al-haya'u minal iman. Ya, ada pada bapa kita, Abu Bashar. Dia nak balik bertemu Allah, dia malu. Tetapi ada dua perkara yang dia tahu dia nak mati. Tetapi anak-anak dia ni semua ni tak tahu apa lagi. Syariat, hukum, hakam apa, tak ada lagi. Jadi terfikir dalam kepala dia, kalau dia mati, siapa nak korek lubang, siapa nak semayang, siapa nak bagi. Syariat tidak ada lagi. Maka membimbangkan Adam. Yang kedua, bila dia nak mati, kata Ubay bin Ka'ab dalam riwayat Imam Ahmad ini, Ibnu Katsir kata sahih, yang teringat pada dia teringin nak makan buah daripada syurga yang dia buat turun tu. Kalau dapat rasa sikit pun tak apa. Maka dia minta anak dia pila cari buah yang daripada syurga tu. Ubay bin Ka'ab menceritakan, bila anak dia pergi nak cari buah itu, ini disebut dalam Qisasul Anbiya, maka anak dia berjumpa dengan malaikat. Malaikat bawa kain kapan, bawa hanut, bawa segala hanut, segala cendana, segala kedekapan orang nak bagi mandi. Malaikat tanya kepada anak dia ni, nak pergi mana? Anak dia kata, bapa kami teringin nak makan buah dalam syurga. Malaikat kata kepada dia, hampa pergi balik. Pergi balik ke rumah hampa. Sekarang ni dia sedang dapat apa yang dia nak makan. Itu kelebihan malaikat turun balik berurusan dengan Adam pada masa dia nak mati. Dia dapat kerinduan dia. Allahu Akbar. Antum boleh bayang, orang tu mengidam nak makan. Bila dapat tu dia seronok ke mana tak? Mengidam nak makan. Daripada 6.30, 6.45, 7 suku, 7.20 punya duk tengok Marlboro tu, mengidam betul kat kotak rokok ni. Orang bang tu boleh cucuh lah, rasa macam masuk car wash lah. Dia cuci habis kepala otak. Berapa tahun dia duduk dalam dunia, teringat dia nak makan. Dengan pula dia mengenangkan kesedihan anak dia mati, seorang hilang, seorang mati. Allah hiburkan dia dengan Nabi Allah Syith. Datang Nabi Syith. Syith itu bahasa Hebrew yang bermakna hibbatullah, pemberian ganti Allah. Bila dia menangis, anak dia mati 40 tahun dia menangis. Apa Allah buat? Allah kata kepada Adam, hibbatu minni Syith. Aku hiburkan kamu dengan Syith. Syith dalam bahasa Hebrew bermakna anugerah ganti daripada Allah. Yang lepas daripada Nabi Adam dapat Syith, itulah dia memberikan segala amanah-amanah untuk hidup kepada Syith ini. 50 suhuf diamanahkan kepada Syith setelah malaikat datang menurunkan wahyu Adam nak mati. Maka teringin dia nak makan buah dalam syurga, dan dia dapat makan buah dalam syurga, dan Hawa
tengok macam mana Adam mati. Hawa menyaksikan suami dia mati macam mana. Hawa menyaksikan suami dia mati macam mana. Masya Allah. Dan malaikatlah yang memandikan mayat dia, malaikatlah yang korek liang, dan malaikat tunjuk pada anak dia, begini cara mandi, begini cara ini, begini cara ini, sampailah sembahyang seperti mana kita sembahyang hari ini. Malaikatlah yang buat itu semua. Kata Imam Ibn Kathir, ini daripada Ubay bin Ka'ab, sangat sahih dia kata. Maka Adam, diajak syariat Adam alaihi salam kepada anak-anak Adam. Tempoh Adam alaihi salam mati, nak boleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tengah-tengah tu ada Nabi Idris. Nabi Idris dengan Nabi Adam tidak jauh mana. Tapi Nabi Adam, Idris jatuh apa? Tok Nabi Nuh itu adalah tok Nabi Nuh. Idris ni dia ada bapa. Idris ni ada bapa. Tak apalah, fikir dia. Nak kira tu susah. Datang Nabi Idris. Idris dulu, lepas Syih Nabi Idris. Lepas Idris baru Nuh. Antara Nabi Adam dengan Nuh, lama dia 1000 tahun. Kata Ibn Kathir, 1000 tahun itulah Allah tidak membenarkan anak cucu Adam melakukan syirik pada Allah. Yang adanya ialah kabair, dosa besar saja. Syirik tidak ada. Allah tak benarkan, demi memenuhi janji Allah kepada Adam, memelihara keturunan Adam. Sampai Nabi Idris dia naik ke langit, maka bumi ni kosong. Datanglah Nuh alaihi salam. Nuh lah daripada kalangan Adam yang pertama jadi rasul, diturunkan kitab. Berlakulah syirik yang pertama di zaman Nabi Nuh. Kenapa? Kerana Allah nak menyatakan kepada Adam, kita akan jumpa nanti pada ayat fatalaqa adamu min rabbih kalimatin. Lepas tu Allah guna satu perkataan pada Adam yang telah bertaubat, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kau jangan sedih dan kau jangan takut, aku pelihara engkau kerana kau telah bertaubat. Macam mana Allah pelihara? 1000 tahun itu keturunan Adam tidak terlibat dengan syirik. Masya Allah. Jadi ismah yang besar daripada Allah, ikhwatul iman, adalah kita selamat daripada syirik Allah. Kita selamat daripada syirik Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwatul iman, itu yang kita jumpa berkenaan dengan riwayat riwayat Nabi Adam alaihi salam. Dan kalau diizinkan oleh Allah, kita akan tengok ayat fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Ayat apakah yang Adam jumpa sehingga kan taubat dia diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Panjang umur, sihat badan, kita akan tengok apakah yang Adam jumpa, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Tak ada soalan. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.